Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini kita akan masuk bab yang terakhir iaitu belanjawan modal. Hasil pembelajaran bagi bab ini adalah seperti berikut. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan modal. Belanjawan modal ini adalah merupakan perancangan jangka masa panjang untuk menilai dan membuat keputusan pelaburan dalam aset tetap. Contohnya, perancangan untuk membeli mesin, perancangan untuk membeli kenderaan, perancangan untuk membeli kilang, perancangan untuk membeli projek perumahan dan lain-lainlah projek pelaburan. Belanjawan modal ini penting kerana firma mempunyai banyak pilihan untuk membuat pelaburan modal tetapi mempunyai dana pelaburan yang terhad. Maka firma terpaksa memilih alternatif pelaburan terbaik sahaja yang penting dapat mencapai objektif jangka masa panjang firma iaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Terdapat 5 proses ataupun step yang perlu diikuti dalam menjalankan belanjawan modal. Yang pertama adalah pembentukan perancangan strategik,
Yang kedua, menjana peluang pelaburan yang berpotensi. Yang ketiga, menganggarkan aliran tunai. Yang keempat, membuat keputusan penerimaan ataupun penolakan. Dan yang terakhir adalah pasca audit projek. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu langkah yang pertama dalam proses belanjawan modal, iaitu pembentukan perancangan strategik yang merupakan matlamat ataupun objektif pelaburan yang akan digubal. Perancangan strategi ini merupakan objektif jangka masa panjang firma bagi memaksimumkan kekayaan pemegang saham hasil daripada keputusan pelaburan yang dibuat. Ia memudahkan pengurus merancang pelan tindakan yang mungkin melibatkan cadangan pelaburan tertentu. Contohnya, syarikat pembinaan pelangi ingin meningkatkan keuntungan sebanyak 15% pada tahun 2020. Maka mereka perlu menjalankan projek-projek pelaburan tertentu bagi mencapai objektif tersebut. Langkah yang kedua adalah menjana peluang pelaburan yang berpotensi. Pada tahap ini, pihak pengurusan perlu menjana peluang-peluang pelaburan yang berpotensi dengan mengenal pasti projek yang boleh dijalankan. Cadangan atau idea pelaburan modal selalu timbul daripada sesuatu masalah atau peluang yang dihadapi oleh firma. Contohnya, syarikat pembinaan pelangi telah mendapati terdapat 5 projek pembinaan boleh diceburi untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Langkah yang ketiga adalah menganggar aliran tunai projek. Setelah semua projek tadi telah dikenal pasti, pihak pengurusan perlu menganggarkan aliran tunai yang relevan dalam belanjawan modal dengan mengambil kira aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Apa yang dimaksudkan dengan aliran tunai masuk? Aliran tunai masuk merupakan jangkaan tunai yang diterima oleh firma. Biasanya dalam bentuk pertambahan hasil, pengurangan kos, nilai jualan peralatan dan nilai sisaan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan aliran tunai keluar? Ia bermaksud kos pelaburan permulaan, keperluan modal kerja, kos pembaikan dan kos kendalian. Contohnya, syarikat pembinaan pelangi menganggarkan aliran tunai masuk dan keluar untuk kelima-lima projek yang ingin diceburinya. Langkah yang keempat adalah keputusan penerimaan atau penolakan. Syarikat boleh menilai projek dari segi keuangan dan melihat sama ada keputusan untuk menjalankan projek adalah konsisten dengan matlamat strategik syarikat, iaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Secara umumnya, firma akan menerima projek yang melebihi ukuran firma. Projek yang tidak mencapai ukuran firma akan ditolak. Contohnya, setelah menggunakan kaedah nilai kini bersih, syarikat pembinaan pelangi hanya menerima 2 projek sahaja yang nilai kini bersihnya bernilai positif, iaitu projek pembinaan resort dan projek pembinaan homestay. Masih lagi di langkah yang keempat, iaitu keputusan penerimaan atau penolakan. Biasanya, keputusan belanja modal ni adalah berdasarkan kepada teknik penilaian yang digunakan. Tadi kita mengambil contoh satu sahaja teknik daripada 4, iaitu dengan menggunakan nilai kini bersih. Sebenarnya, teknik penilaian yang digunakan kita boleh pecah kepada 2, iaitu aliran tunai terdiskaun dengan aliran tunai tak terdiskaun. Bagi aliran tunai terdiskaun, ia mengambil kira nilai masa wang. Contohnya, teknik nilai kini bersih iaitu NKB, penerimaan projek berdasarkan kepada nilai positif dan nilai lebih tinggi. Manakala aliran tunai tak terdiskaun tidak mengambil kira nilai masa wang. Contoh, teknik tempoh bayar balik iaitu TBB. Penerimaan projek berasaskan tempoh masa pulangan yang cepat. Maksudnya di sini, untuk aliran tunai tak terdiskaun dengan mengambil contoh TBB, kita akan memilih projek yang paling cepat mengembalikan pelaburan asal kita. Langkah yang terakhir
iaitu langkah yang kelima adalah pasca audit projek. Ia merupakan di mana kita perlu mengkaji semula projek-projek yang telah siap dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kejayaan atau kegagalan sesuatu projek supaya dapat diperbaiki keputusan belanjau modal pada masa hadapan. Contoh, syarikat pembinaan pelangi membuat laporan terhadap pelaksanaan 2 projek yang telah dijalankan, sama ada sama atau tidak dengan keputusan keuntungan belanjawan yang telah dibuat. Sekian, terima kasih sehingga bersua kembali di masa yang lain.